Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Ramlan. Saya akan menerangkan secara ringkas tentang biodata seorang tokoh yang bernama Ibnu Khaldun. Nama penuh Ibnu Khaldun adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad Ibnu Khaldun. Beliau ini seorang tokoh yang beragama Islam dan berbangsa Arab. Beliau ini dikenali sebagai Ibnu Khaldun adalah kerana bersempena dengan nama tempat kelahirannya di Khalduniyah di sebuah negara Tunisia. Beliau ini telah dilahirkan pada 27 Mei 1332 di negara Tunisia dan beliau telah wafat pada 17 Mac 1406 di Kairo, Egypt, Mesir. Nama bapa Ibnu Khaldun adalah Muhammad bin Khaldun. Ibnu Khaldun telah menyambung pendidikan di peringkat tertinggi dengan menyambung pelajaran di sebuah universiti yang dinamakan sebagai Izz Zaituna University. Beliau Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh sejarawan dalam bidang sosial, politik, falsafah dan pendidikan yang diiktiraf oleh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aina Balkis binti Syairul Azmi. Nombor metrik di 22315417. Okey, di sini saya ingin berkongsi tentang penulisan yang ditulis oleh tokoh ternama kita iaitu tokoh Ibnu Khaldun. Okey, karya teragungnya iaitu Muqaddimah. Penulisan Muqaddimah ni bermula sebagai penulisan mengenai sejarah orang-orang Arab dan Berber, tetapi mengandungi pendekatan saintifik mengenai pemahaman sejarah politik dan ekonomi. Ibnu Khaldun juga mempercayai bahawa perkara yang dikurniakan Allah boleh dibuktikan secara empirikal, iaitu secara pengalaman dan kajian. Kitab Al-Muqaddimah merupakan sebahagian daripada 7 buah buku yang berbentuk kitab Al-Ilbah, iaitu ensiklopedia pengajaran. Kitab Al-Ilbah menyentuh banyak aspek sosiologi, sejarah, ekonomi dan geografi. Al-Muqaddimah merupakan kitab pertama. Kitab kedua hingga kelima yang menyentuh soal sejarah dunia yang dikarang Ibnu Khaldun ketika itu, dan kitab ke-6 hingga ke-7 menyentuh sejarah dan latar belakang kaum Berber. Penulisan Al-Muqaddimah ni juga ada menceritakan tentang ekonomi. Iaitu ekonomi ni dia menceritakan tentang keadilan. Ibnu Khaldun menekankan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sebuah ekonomi. Okey, di sini saya ingin berkongsi tentang pencapaian yang tokoh Ibnu Khaldun ni dapat semasa dia masih hidup. Ibnu Khaldun menjawat beberapa jawatan di bawah pemerintah Tunisia dan Morocco, dan pada tahun 1363 bertindak sebagai duta Raja Morocco di Granada. Ibnu Khaldun berlayar ke Alexandria pada Oktober 1382, di mana beliau menghabiskan riwayatnya sebagai guru dan pensyarah di Al-Azhar dan universiti lain. Ibnu Khaldun juga pernah dilantik sebagai hakim diraja oleh Sultan Abu Abbas. Seterusnya, bukti ketuhanan Ibnu Khaldun sebagai sejarawan terkenal ialah Ibnu Khaldun mampu menganalisis tamadun dari segi permulaan, waktu kegemilangan serta kejatuhannya. Beliau memberi tafsiran sejarah berdasarkan psikologi, ekonomi, sosiologi, alam sekitar dan geografi. Idea beliau dalam kitab Al-Muqaddimah telah menarik perhatian para pengkaji dan pemikir untuk menobatkan sebagai sarjana dan sejarawan yang mengatasi sejarawan sebelumnya seperti Al-Tabari dan Al-Mas'udi. Bukti ketuhanan Ibnu Khaldun sebagai negarawan muda dan banyak jasa untuk negara, menandang banyak jawatan penting.
selama lebih 20 tahun. Antara jawatan tersebut ialah Setiausaha Khas Bahagian Surat Menyurat di Jabatan Kerajaan Tunisia 751 Hijrah, Pegawai Jabatan Setiausaha Negara di Istana Sultan Abu Ishaq dan Sultan Abu Adnan, anggota Majlis Ilmiah di Fes Maghribi 750 Hijrah, anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abdul Salim di Fes 760 Hijrah, dan Dura di Granada, Kristina dan Maghribi. Seterusnya, sumbangan Ibnu Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran. Sumbangan Ibnu Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran yang amat bernilai kepada manusia. Contohnya, berjaya menganalisis aspek masyarakat, politik, ekonomi dan pendidikan dalam karyanya. Selain itu, saya akan menjawab soalan analisis. Soalan pertama, apakah kepakaran yang dimiliki oleh tokoh Ibnu Khaldun? Untuk mengetahui semua, tokoh Ibnu Khaldun merupakan salah seorang pakar sejarah Arab teragung. Juga dikenali sebagai bapa kepada sejarah, kebudayaan dan sains sosial moden. Ibnu Khaldun turut mengembangkan falsafah berasaskan keagamaan paling awal terkandung dalam karyanya, iaitu Muqaddimah. Muqaddimah itu bermaksud pengenalan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga menulis sejarah Muslim di Afrika Utara yang terulung. Di soalan yang kedua, bagaimanakah tokoh Ibnu Khaldun ini boleh memberi inspirasi kepada saya? Pada pendapat saya, tokoh Ibnu Khaldun ini memberi inspirasi dengan konsep-konsepnya dalam karyanya Muqaddimah. Dia menekankan pentingnya pemahaman terhadap sejarah, perkembangan masyarakat dan faktor-faktor seperti budaya dalam membentuk peradaban. Pemikirannya tentang peradaban dan pentingnya ilmu pengetahuan telah memberikan inspirasi bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukrib bin Husni. Nombor metrik saya di 23115883. Hari ini saya akan menjawab persoalan tentang Ibnu Khaldun. Soalannya berbunyi, mengenai Ibnu Khaldun, adakah beliau telah melakukan sesuatu yang ingin anda lakukan di masa hadapan? Jawapan daripada saya, Ibnu Khaldun telah memberikan sumbangan besar dalam bidang sejarah dan sosiologi. Saya berharap dapat mengejar ketelitian dan wawasan seperti beliau lakukan untuk memahami di manakah masyarakat dan sejarah. Kita ke soalan seterusnya, mengenai pertemuan dengan Ibnu Khaldun. Jika anda bertemu dengan beliau pada hari ini, apakah soalan penting yang anda ingin tanyakan kepada beliau? Berikan sebab jawapan anda. Jawapan daripada saya mungkin akan bertanya, bagaimana pendekatan dan metodologi anda dalam meneliti dan memahami evolusi masyarakat dapat diterapkan pada tantangan dan perubahan zaman ini. Ini disebabkan Ibnu Khaldun dikenal dengan konsep-konsep seperti Asabiyah dan Al-Umran yang relevan dalam menganalisis perubahan sosial. Kita ke soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir berbunyi, mengambil pengajaran dari Ibnu Khaldun. Apakah pengajaran hidup berdasarkan personaliti dan pencapaian yang anda dapat pelajari daripada beliau? Jawapan daripada saya, pengajaran hidup yang dapat diambil daripada Ibnu Khaldun adalah kepentingan pemahaman mendalam terhadap sejarah dan struktur sosial. Beliau mengajarkan betapa pentingnya melihat perkembangan manusia secara holistik, termasuk faktor-faktor budaya dan ekonomi, untuk memahami arah dan perubahan dalam masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Bayhaqi bin Abdul Aziz. Nombor metrik di 22315425. Berdasarkan biografi dan analisis tokoh Ibnu Khaldun ini, Ibnu Khaldun merupakan seorang cendekiawan Muslim yang berbangsa Arab yang dikenali sebagai seorang sejarawan.
sosiologi dan falsafah. Berikut adalah beberapa fakta berdasarkan biografi dan analisis tentang tokoh Ibn Khaldun. Yang pertama, kehidupan awal dan pendidikan. Ibn Khaldun lahir pada tahun 1332 di Tunis, yang saat itu merupakan bahagian dari dinasti Hafsid di Maghribi. Mendapatkan pendidikan yang sangat baik di bidang ilmu agama, sastra dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Yang kedua, perjalanan dan perjalanan pengajian. Ibn Khaldun melakukan perjalanan ke berbagai wilayah seperti Al-Andalus, Mesir dan Timur Tengah untuk belajar dan berinteraksi dengan para cendekiawan terkemuka pada zamannya. Pengajian dan pengamatan langsung terhadap berbagai masyarakat dan kebudayaan memberikan dasar untuk pemikiran dan teorinya. Yang ketiga, karya utama. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Muqaddimah atau Prolegomena, yang merupakan pengantar untuk karyanya yang lebih besar, Kitab Al-Ibar atau buku pelajaran sejarah. Muqaddimah berisi pemikiran-pemikirannya tentang sejarah, sosiologi dan ekonomi dan dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam sejarah pemikiran sosial. Teori sejarah dan sosiologi. Ibn Khaldun dianggap sebagai bapa sosiologi dan memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan teori sejarah. Konsep-konsep seperti asabiyah, realitas sosial, umran, peradaban dan sejarah mencerminkan pandangan uniknya terhadap perkembangan masyarakat. Pengaruh terhadap pemikiran moden. Pemikirannya memberikan landasan bagi banyak teori moden dalam bidang sejarah, sosiologi dan ekonomi. Para cendekiawan barat seperti Arnold, J. Toynbee dan Max Weber mengakui pengaruh besar Ibn Khaldun terhadap pemikiran mereka. Selain sebagai seorang intelektual, Ibn Khaldun juga terlibat dalam urusan politik dan peradilan. Ia pernah menjabat jawatan sebagai hakim dan penjabat pemerintah. Pengalaman ini memberi wawasan praktis pada pemikiran pada pemikiran dan analisisnya terhadap masyarakat. Warisan dan pengakuan karya-karya Ibn Khaldun menjadi warisan intelektual yang berharga bagi dunia Islam dan peradaban manusia secara umum. Pengaruhnya masih terasa dalam berbagai disiplin ilmu dan ia dihormati sebagai salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah. Penting untuk diingatkan bahawa fakta-fakta ini hanya merupakan gambaran umum tentang Ibn Khaldun dan pencapaiannya. Kehidupan dan karyanya adalah subjek penelitian yang mendalam dan terus memotivasi para cendekiawan untuk menjelajahi warisan intelektual. Para pelajar yang untuk menjelajahi warisan intelektual, mewarisi golongan intelektualnya. Sekian itu saja daripada saya. Saya akan menerangkan bahagian A, iaitu biografi Karl Marx. Nama sebenar ialah Karl Heinrich Marx. Tarikh lahir beliau iaitu pada 5 Mei tahun 1818. Seterusnya tempat tinggal beliau di London dan tarikh kematian beliau pada 14 Mac tahun 1883 iaitu di London. Nama ibu Karl Marx ialah Heinrich Marx, manakala nama isteri beliau pula ialah Jenny van Westenfeld. Seterusnya tempat tinggal ibu dan bapa beliau di kota Trier. Bangsa Karl Marx ialah bangsa Yahudi Jerman dan agama beliau pula ialah agama Katolik. Bahagian A, biografi tokoh. Pendidikan awal Karl Marx. Karl Marx mendapat pendidikan awal di Trier, Jerman dan beliau melanjutkan pelajarannya di Universiti Berlin dan Bonn. Bagaimanapun, beliau lebih terkenal sebagai seorang pemikir dan falsafah politik daripada seorang pelajar. Pada aspek pekerjaan utama Karl Marx adalah sebagai penulis dan wartawan. Beliau bekerja sebagai editor untuk beberapa akhbar di Jerman dan Paris. Salah satu pekerjaan paling pentingnya adalah sebagai penulis untuk Rheinische Zeitung di Kolomna. Marx terkenal dengan karyanya bersama Friedrich Engels, termasuk Manifesto Komunis dan Das Kapital yang membentuk asas pemikiran Marxisme. Pekerjaannya dalam menganalisis struktur kapitalis dan menyoroti ketidaksetaraan kelas telah memberikan kesan besar kepada dalam dunia pemikiran politik dan ekonomi.
Penulisan yang dihasilkan dalam bentuk buku oleh Karl Marx mempunyai lebih daripada 10 buah buku. Antaranya ialah yang pertama, buku yang bertajuk On the Jewish Question yang diterbitkan pada tahun 1844 menceritakan tentang Karl Marx berhujah bahawa agama Yahudi tidak perlu lenyap dalam masyarakat seperti yang dikatakan oleh Bauer, iaitu mentornya. Ini kerana mentornya memberikan pandangan bahawa pembebasan politik dalam negara moden tidak memerlukan orang Yahudi. Seterusnya, buku yang kedua yang bertajuk Capital Volume 1 yang diterbitkan pada 14 September tahun 1867 menceritakan tentang analisis kritikal politik yang bertujuan untuk mendedahkan percanggahan cara pengeluaran kapitalisme, pengeluaran sosialisme dan perjuangan kelas dalam hubungan sosial kapitalisme. Buku yang ketiga yang bertajuk The 18 Women of Louis Bonaparte yang diterbitkan pada tahun 1852 menceritakan tentang memberi tumpuan kepada rampasan kuasa Perancis 1851. Perkara ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kapitalisme dan perjuangan. Karl Marx menerangkan perpecahan dan pekatan di kalangan petani, revolusioner dan demokrasi sosial. Buku yang keempat pula bertajuk The Civil War in France pada 13 Jun tahun 1871. Karl Marx memperincikan pendudukan Paris oleh Komuni Paris Sosialisme pada tahun 1871 ketika para revolusioner cuba menggantikan monarki Perancis kapitalisme dengan kerajaan komunis. Akhir sekali, buku yang kelima bertajuk Wage Labour and Capital diterbitkan pada April tahun 1849 menceritakan tentang Karl Marx membahas hubungan antara pekerja dan kapitalisme serta implikasi ekonomi dari sistem kapitalisme. Karl Marx juga menjelaskan tentang perbezaan antara gaji atau pendapatan yang diterima oleh pekerja dan tenaga hasil pekerja tersebut. Penulisan ini juga memberikan pandangan kritik terhadap struktur ekonomi kapitalisme. Okey, seterusnya saya akan menerangkan bahagian B pula iaitu analisis tokoh. Apakah kepakaran yang diperoleh oleh Karl Marx? Okey, kepakaran yang diperoleh beliau ialah Karl Marx adalah seorang pakar ekonomi, politik dan teori kemasyarakatan di Rusia. Beliau telah menulis banyak perkara terutama dalam analisis tentang sejarah. Seterusnya, Karl Marx banyak menulis tentang teori beliau dalam banyak perkara. Antaranya, penulis Karl Marx terbahagi kepada beberapa bidang iaitu dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dalam teori Karl Marx banyak berkenaan dengan sosial di mana beliau menyatakan bahawa bagaimana masyarakat dapat berubah ke arah keadilan, saksama dan kebebasan. Selain itu, dalam ekonomi politik, Karl Marx adalah salah satu teori ekonomi politik kritis bersama dengan Friedrich Engels, iaitu ia menulis Das Kapital di mana beliau mengembangkan teorinya tentang kapitalisme dan eksploitasi. Seterusnya, teori kelas sosial di mana Karl Marx mengkaji tentang kelas sosial dalam masyarakat. Seterusnya, saya akan menjelaskan bagaimana Karl Marx boleh menjadi inspirasi kepada saya. Karl Marx boleh menjadi inspirasi kepada saya adalah kerana beliau merupakan seorang tokoh yang banyak mengkaji tentang sejarah dulu dan beliau juga merupakan seorang yang sangat bijak dalam pembelajaran sewaktu beliau di peringkat sekolah sehinggalah beliau memasuki universiti. Karl Marx juga merupakan seorang tokoh yang sangat rajin dalam menuntut ilmu. Di sini saya boleh mengetahui bahawa kita harus rajin dalam menuntut ilmu dan mengkaji tentang sosial kerana sosial ini juga banyak memberi kita pengetahuan ilmu yang baik sekiranya kita tidak menyalahgunakan. Bahagian B, analisis. Soalan yang ketiga, adakah beliau telah melakukan satu perkara yang anda ingin lakukan di masa hadapan? Antara perkara yang beliau telah lakukan di masa hadapan adalah seperti sosialisme. Kelebihan sosialisme ia termasuk dalam usaha untuk mengurangkan ketidaksetaraan ekonomi. Beliau juga telah menyediakan perkhidmatan awam seperti pendidikan dan kesihatan. Beliau juga menekankan keadilan sosial. Sistem ini juga cenderung untuk mengurangkan jurang hidup antara kaya dan miskin. Soalan yang keempat, jika anda bertemu dengan beliau pada hari ini, apakah soalan yang anda ingin tanyakan kepada beliau? Persoalan yang ingin saya tanyakan ialah mengapakah beliau tidak konsisten atau dalam bahasa yang senang kita fahami ialah istiqamah.
kerana beliau berpegang pada 4 ideologi iaitu sosialisme, liberalisme, kapitalisme dan komunisme. Soalan yang kelima, berikan sebab kepada jawapan anda. Apakah pengajaran hidup berdasarkan personaliti dan pencapaian yang anda pelajari daripada beliau? Pengajaran hidup berdasarkan personaliti dan pencapaian yang saya pelajari daripada beliau ialah tentang mengenai keadilan sosial, isu-isu politik yang perlu kita ambil tahu dan tanggungjawab kita sebagai masyarakat. Kita perlu sedari bahawa ia melibatkan kesedaran akan hak-hak individu, hak rakyat, keseimbangan kuasa dan keupayaan untuk menyumbang kepada transformasi sosial yang positif. Kita juga dapat memahami nilai kemanusiaan dan keadilan. Bahagian C, falsafah. Berdasarkan biografi dan analisis tokoh, sila keluarkan falsafah yang dipegang setiap tokoh tersebut. Antara falsafah yang dipegang oleh Karl Marx ialah My object in life is to dethrone God and destroy capitalism. Yang maksud, objektif saya dalam hidup adalah untuk menurunkan takhta Tuhan dan menghapuskan kapitalisme. Seterusnya, apakah ayat falsafah yang dikeluarkan oleh Karl Marx adalah agama adalah gerakan makhluk yang bertindaskan hati dunia yang tidak mempunyai hati perut dan jiwa-jiwa manusia merupakan hati rakyat. Falsafah yang dikeluarkan oleh Karl Marx ialah sejarah berulang, pertama sebagai tragedi, kedua sebagai sandiwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumaisha Adlina binti Rosli. Nama matrik saya D23115847. So, hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang biografi tokoh yang bernama Albert Einstein. Tokoh yang bernama Albert Einstein ini, dia dilahirkan pada 14 Mac pada tahun 1879. Beliau merupakan anak kepada sepasang suami isteri yang bernama Hermann Einstein, iaitu merupakan bapa kepada beliau, dan juga Pauline Koch, iaitu ibu beliau. Albert Einstein dan juga keluarganya beragama Yahudi, tetapi keluarganya tidak mengamalkan agama. Albert Einstein merupakan anak pertama kepada dua adik-beradik, iaitu adik perempuannya yang bernama Marja Einstein. Pada tahun 1894, mereka sekeluarga berpindah ke Milan dan Albert dihantar oleh ibu bapanya ke Switzerland untuk menghabiskan pendidikan menengah, iaitu Institut Teknologi Persekutuan Swiss di Zurich. Selepas menghabiskan pendidikan menengahnya, Albert memasuki Institut Politeknik Zurich selama 4 tahun untuk mengambil pengajian pengurusan bagi mengajar sains di sekolah menengah. Pada tahun 1900, Albert mencapai diploma pengurusan dan diterima sebagai rakyat Switzerland pada tahun 1901. Selama beliau menuntut di kolejnya, beliau telah jatuh hati kepada seseorang yang sama di dalam kolejnya yang bernama Mileva Mary. Dan pada tahun 1902, seorang anak perempuan telah dilahirkan, iaitu merupakan anak kepada Albert dan Mileva Mary. Dan akhirnya mereka berkahwin dan mempunyai dua anak lelaki, iaitu Hans dan Edward Albert. Pada tahun 1905, beliau mencapai ijazah kedoktoran selepas penyerahan tesisnya. Dan Albert bercerai dengan Mileva pada tahun 1919 dan berkahwin dengan Elsa Lowenthal, iaitu saudari sepupunya yang berumur 3 tahun lebih daripada Albert. Dan akhir sekali, beliau meninggal dunia pada 18 April tahun 1955 di Princess United States. Seperti yang kita tahu, tokoh Albert Einstein ini ialah seorang ahli fizik teori yang berbangsa Jerman yang telah dianggap sebagai ahli sains yang teragung pada abad ke-20. Dan beliau mengemukakan teori kerelatifan dan membuat banyak sumbangan utama kepada perkembangan mekanik kuantum, mekanik statistik dan kosmologi. Albert telah dianugerahkan dengan hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1921 bagi penjelasannya mengenai kesan fotoelektrik pada tahun 1905 serta khidmatnya kepada fizik teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Carol Ifan Mibzal bin Anwar. Nombor matriks D23115752. So, saya akan menerangkan tentang analisis tentang Albert Einstein. Okey, without further ado, kita ke soalan pertama. Apakah kepakaran yang dimiliki oleh beliau? Okey,
Kepakaran yang dimiliki oleh beliau adalah beliau merupakan orang yang jenius dan pakar dalam bidang fizik dan matematik. Beliau juga mempunyai kebolehan visiopalatial yang menakjubkan dan kesedaran apabila membuat eksperimen dia sambil berfikir. Sambil dia buat eksperimen tu dia berfikir cara nak menyelesaikan sesuatu perkara itu. Itu kepakaran dia. So, soalan kedua, bagaimana beliau menjadi inspirasi kepada anda? So, beliau yang menyebabkan dia menjadi inspirasi pada saya adalah kata-kata dia, iaitu kata-kata motivasi beliau yang dapat menambahkan semangat untuk memperjuangkan kehidupan dan menjadi seorang yang berjaya dan berguna untuk masyarakat dan orang di sekeliling kita. Okey, kata-kata dia adalah yang penting jangan berhenti bertanya. Ini dapat didefinisikan kalau kita tak tahu apa dia, kita tanya je. Janganlah duduk diam jadi katak, apa dia orang kata, katak bawah tempurung. So kita kalau tak tahu perkara sesuatu tu, kita tanya je untuk dapat jawapan. Macam tu kata-kata dia. Okey, soalan ketiga, adakah beliau telah melakukan sesuatu yang anda ingin lakukan pada masa hadapan? So jawapannya adalah Albert Einstein telah melakukan suatu perkara yang ingin sangat saya lakukan pada masa hadapan, iaitu memberi sesuatu yang sangat berguna untuk generasi kita. Hal ini dikatakan kerana sebab Albert Einstein telah mengkaji dan mencipta formula yang sangat penting, iaitu E sama dengan mR2 yang sering digunakan dalam bidang fizik. Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang menginspirasi kepada saya untuk menjadi seorang yang mampu melakukan sesuatu untuk dunia kerana kita harus mempermudahkan generasi-generasi yang akan datang. Okey. Itu adalah jawapan untuk soalan ketiga. Soalan keempat, jika anda boleh bertemu dengan beliau pada hari ini, apakah soalan penting yang anda akan tanyakan kepada beliau? Berikan sebab. Okey, jika saya diberi peluang untuk bertemu dengan dia, so soalan yang saya akan tanya dia adalah apa yang membuatkan dia tertarik dengan ilmu fizik sehingga sanggup mengobarkan masa untuk mencari teori rumus fizik ini sampai pada zaman ini yang boleh kita dapat gunakan lah. So jawapan dia adalah lepas tu selain tu, siapa yang menjadi inspirasi kepada beliau untuk menjadi seorang yang genius dalam bidang fizik? Sebab dia pun digelar bapa kepada fizik. So itu adalah soalan-soalan yang saya akan tanya dia. Lepas tu sebab kenapa orang yang menginspirasi dia tu menjadi idola yang membuatkan dia mampu berjaya sampai ke hari ini walaupun dia sudah tiada. So soalan yang terakhir, apakah pengajaran hidup berdasarkan personality pencapaian yang anda pelajari daripada beliau? So pengajaran hidup yang dapat saya pelajari oleh Albert Einstein adalah beliau seorang yang tak mudah putus usaha. Selain itu, beliau juga menganggap kesalahan itu sebagai satu pengajaran yang membuatkan kita untuk terus belajar atas kesilapan yang kita lalui. Namun itu, Albert Einstein juga pernah mengatakan bahawa anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Yang boleh ditafsirkan dengan maksud yang takut berbuat salah. Kesalahan bukan kegagalan. Kesalahan boleh membuat anda lebih kuat, lebih pandai dan lebih cepat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadiah Meti Mahanzin, nama matrik di 23115785. Saya akan menceritakan sedikit tentang falsafah yang dipegang oleh seorang tokoh ini yang bernama Albert Einstein. Seperti yang kita tahu, Albert ini adalah seorang ahli fizik teori yang dianggap ahli sains yang terkenal pada waktu dahulu lah.
Albert ini dia mencipta dua teori, iaitu teori relativisme khusus dan relativisme umum. Apa itu relativisme khusus? Iaitu teori struktur mengenai ruang dan waktu. Teori ini dicipta pada tahun 1905. Dan apa itu relativisme umum? Relativisme umum ini adalah sebuah teori geometri mengenai graviti. Teori ini dicipta pada tahun 1915. Dan tokoh yang bernama Albert ini sangat diakui dalam ilmu fizik lah. Dia juga mempunyai pandangan tentang filosofi dan dia mempercayai bahawa sains ini harus digunakan dengan cara yang betul. Dan sains ini tidak boleh disalahgunakan lah untuk perkara yang lain. Sains ini hanya boleh digunakan untuk kebaikan manusia. Dan dia juga mempercayai bahawa penyelidikan ilmiah yang mendalam ini melalui pemahaman alam semesta dan keyakinan pada kesederhanaan dan penjelasan fenomena alam. Tapi falsafah yang paling penting bagi Albert ini adalah prinsip relativisme itulah. Prinsip ini dia menjadi sumber utama dalam banyak penemuan fizik. Prinsip ini menyatakan bahawa fizik adalah sama di semua sumber, bergerak dengan kecepatan relatif satu sama lain. Dan ada juga kata-kata daripada Albert ni, iaitu sesiapa yang terlalu banyak membaca dan menggunakan otaknya sendiri terlalu sedikit akan menjadi kebiasaan berfikir secara malas. Terdapat banyaklah falsafah yang dipegang oleh Albert ini kan, di antaranya adalah kepercayaan pada keajaiban dan misteri alam semesta. Albert ni dia pernah berkatalah tentang yang falsafah tu. Dia berkata yang paling indah yang biasa kita alami itu adalah misteri. Itulah sumber segala seni dan sains yang sejati. Dan Albert ni juga dia mempercayai pada imajinasi dan kreativiti. Dia juga selalulah berkata imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan adalah sumber yang terbatas, sedangkan imajinasi ini merangkumi seluruh dunia. Selain itu, Albert ini juga dia memegang falsafah tentang pentingnya kebebasan manusia berfikir dan berpendapat. Albert ni dia percaya bahawa kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat hanya boleh terjadi apabila ada kebebasan berfikir dan berpendapat. Dia juga berkata, bukan kerana saya sangat cerdas, hanya sahaja kerana saya sangat tekun dalam menghadapi permasalahan dengan lebih mendalam. Albert juga ada mengatakan hal yang paling indah yang dapat kita alami adalah misteri, kerana ini adalah sumber semua seni nyata dan ilmu pengetahuan.